Kita nak kenali apa itu tarekat ni. Apa ini tarekat ni? Kalimat tarekat ni sebelum kita menjangkan kalimat tarekat ni tuan-tuan, kita perlu ya melihat tentang suruhan Allah. Allah seperti yang terdapat dalam Quran menyuruh kita supaya berzikir. Dan ini terdapat banyak ayat, bukan satu dua ayat, banyak berpuluh ayat. Antaranya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang Islam, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu sepanjang siang dan malam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu sebut dan ingat Tuhan kamu di dalam hati kamu, dalam keadaan hati kamu takut kepada Allah, tadarruk kepadanya tanpa ada suara sepanjang siang dan malam. Wa la takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu berhati lalai. Ini kan perintah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah dan tabtillah kepadanya dengan sebenar-benar tabtil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukhratan wa asila. Sebut dan ingatlah nama Tuhanmu sepanjang siang dan malam. Dan lagi banyak sana ayat-ayat Quran tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok hadis pun berpuluh-puluh hadis yang menyuruh, menggalakkan ya tentang kelebihan berzikir dan sebagainya. Ini menunjukkan tuan-tuan ya, ilmu zikir, wirid dan zikir itu memang disyariatkan oleh Allah dalam Quran dan memang diamalkan oleh Rasulullah. Wirid dan zikir. Daripada wirid dan zikir inilah tuan-tuan, maka nantinya kemudiannya timbul ilmu tarekat. Karena itulah ilmu tarekat ini ilmu yang disyariatkan oleh Allah dalam Quran. Asasnya ialah suruhan Allah supaya kita berzikir, supaya kita bertahmid, supaya kita bertasbih, supaya kita berselawat. Takkan perintah-perintah ni terbiar saja dalam Quran. Apa yang telah berlaku Rasulullah amalkan, karena beliau sebagai pemimpinnya contoh kepada seluruh umat Islam, contoh sebaik-baiknya ya. Rasulullah lah yang banyak berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Lalu Rasulullah ajarkan kepada sahabat ya. Ini tak boleh nak ditolak ya. Sahabat-sahabat itu memang berzikir. Daripada sini ya tuan-tuan, berapa masa lama kemudian sesudah Rasulullah wafat, timbullah ilmu dan amalan at-tariqah. Ilmu dan amalan at-tariqah. Jadi tarekat itu memang disyariatkan oleh Allah dalam Quran, tak boleh nak ditolak. Cuma tuan-tuan, kenapa ilmu tarekat ni kita tak tahu, macam tersorok, macam tersembunyi? Kalau mengenai solat yang wajib ke, solat jemaat ke, yang sunat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, baca Quran ke, amal-amalan lain, dia jual beli, semua kita tahu, diwar-warkan. Sehingga bank Islam pun, oh bank Islam, kita pun terima. Tapi kenapa tarekat ni tersembunyi sangat, tersorok sangat? Hanya orang-orang tertentu, kalau sekitar ni tak tahulah ya. Misalnya arwah ya, Syekh Maknur, dia bawa tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, dirikan masjid, dirikan rumah suluk ya. Pun tak ramai orang ya. Orang tak ramai. Bila meninggal pun orang tak tahu ya. Sekarang pun lagi orang tak tahu ya. Dulu anak beliau apa tu,
syekh, ya, jadi imam di sini. Habis beliau dah meninggal, dah tak ada dah. Tapi soalan tadi tuan-tuan, kenapa tarekat ni orang ramai tak tahu? Ya, sebenarnya ya, bukan saja orang ramai macam kita tak tahu, ulama pun tak tahu, setengah ulama pun tak tahu. Ya. Apa buktinya? Kita tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali itu belajar tarekat sesudah beliau menjadi ulama besar, bergelar Hujjatul Islam, menjadi ulama nombor 1 di Baghdad pada masa itu. Kalau ada perbincangan mudzakarah masalah agama, Imam Ghazali lah ke depan. Pada masa itu baru beliau tahu ada je tarekat ni. Itu pun ada sebab. Sebabnya apa? Dia tengok adik lelakinya yang bukanlah alim sangat, ya, dia belajar gitu. Dia tengok adik lelakinya ni mempunyai banyak kelebihan yang tak ada pada diri dia. Dia sedik tanya mak, tanya sini, rupanya adiknya ni belajar ilmu tarekat, tasawuf. Itulah yang menurunkan beliau. Yang menurunkan beliau letak jawatan, jual semua harta, berpindah ke Syria, duduk di Shiraz, ya, dalam Masjid Al-Amawi selama 10 tahun. Beliau mengabadikan untuk kita pengalaman ini. Antaranya apa yang beliau ucapkan, adapun ilmu yang di dalam buku, adapun ilmu yang dalam kitab, seperti dalam kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Al-Muhasibi, yang ditulis oleh Abu Talib Makki dan lain-lain, semua aku dah baca, aku dah tahu. Tapi ilmu yang aku mau ialah ilmu yang tak boleh dicapai kecuali bidzauqi wat tabaddul sifat. Ilmu yang hanya boleh dicapai bidzauqi, dengan rasa rohani, tabaddul sifat, bertukar-tukar sifat daripada sifat madmumah kepada sifat mahmudah. Inilah amalan tarekat tasawuf. Sebab itulah beliau tak ragu-ragu ikut nasihat apa itu gurunya. Tapi ragu juga tuan-tuan, 6 bulan dia fikir nak letak jawatan ke tidak, nak jual harta ke tidak, nak pindah ke tidak. 6 bulan. Dah 6 bulan dia bulat, ya, azam dia bulat, dia letak jawatan, dia jual harta semua, pindahlah ke Damsyik. Selama 10 tahun, tambah lagi 1 tahun, jadi 11 tahun beliau beramal dengan tarekat. Maknanya Imam Ghazali itu tahu tarekat pun dah lewat. Pasal apa? Karena tarekat ini tersuruh. Yang ndak saja belajar, tak ndak tak apa. Macam tu. Tarekat ni tuan-tuan macam tawaran daripada Allah. Kalau kamu nak jadi orang yang hampir kepada aku, kamu berzikir banyak-banyaklah. Kamu berzikir banyak-banyak. Sebab tu kita dapati dalam surah Waqiah, orang mukmin ni hanya nanti di akhirat 2 golongan. Orang mukmin ini di akhirat besok, ya, manusia yang beriman kepada Allah di akhirat besok terbagi kepada 2 golongan. Golongan yang pertama as-sabiqun. Golongan pertama ashabul maimanah. Golongan yang kedua al-muqarrabun. Ya. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan sebelah kanan, alangkah bahagianya mereka yang diletakkan oleh Allah dalam golongan sebelah kanan, kerana mereka dimasukkan ke dalam surga. Tidak seperti orang kafir, ashabul mas'amah, golongan sebelah kiri. Tapi satu golongan lagi orang Islam, apa dia? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun. Apa beza antara ashabul maimanah dengan muqarrabun? Bezanya sikit saja tuan-tuan. Muqarrabun ini berzikir. Ya. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun.
Gulungan as-sabiqun, alangkah bahagianya gulungan as-sabiqun, karena mereka diletakkan di jannatin naim. Mereka itulah gulungan muqarrabun. Nabi kita Muhammad pernah menerangkan kepada sahabat tentang as-sabiqun, makna sabiqun. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, as-sabiqun alladzina yastahtiruna fi dzikrillah. As-sabiqun itu ialah orang-orang mukmin yang terus-menerus tenggelam dalam berzikir. Terus-menerus tenggelam dalam berzikir. Orang mukmin yang terus-menerus tenggelam dalam zikir ni lah orang tarekat, tuan-tuan. Tak bertarekat memang tak boleh. Sebab kita nak zikir, nak berwirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ya, dalam 5 minit sampai berdoa, imam berdoa pun kita rasa tak mau tunggu tak percaya tengok mesti ada keluar. Mesti ada yang keluar. Kalau yang Wahabi lagi cepat dia keluar. Sebab bid'ah. Kita yang kata tak bid'ah ni pun kita pun nak cepat-cepat. Alah, imam baca pula, aku duduk depan pula ni nak langkah malu pula, kena tunggu jugalah. Jadi as-sabiqun itu ialah, kata Nabi, orang mukmin yang berzikir terus menerus, tenggelam dalam zikir. Ini orang tarekat begitulah. Coba kita tengok ayat 191 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, berbaring. Berbaring itu setengah ulama kata tidur, berjaga maupun tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambil itu mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Zikir, tafakkur. Inilah amalan tarekat, zikir, tafakkur.